Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu adalah Cikgu Pendidikan Seni tahun 1. Hari ini Cikgu akan menyampaikan tentang unit yang ke-10 iaitu Renjis Parti Ikut Irama. Sebelum kita memulakan kelas kita pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Okey, apakah murid-murid semua sudah bersedia untuk mendengar lagu Sang Kancil bersama-sama? Okey. Sekiranya murid-murid semua sudah bersedia, jom kita dengar lagu tersebut. Okay, 1, 2, 3, 4. Sang kancil seru buaya, barislah aku kira, sambil ketuk sebut ta, sambil rehat sebut sa. Sang kancil seru buaya, barislah aku kira, sambil ketuk sebut ta, sambil rehat sebut sa. Okey, jadi kita dah dengar sama-sama tentang lagu Sang Kancil bersama-sama, iaitu apakah irama dan lirik lagunya? Mari kita nyanyi sama-sama. Sang Kancil seru buaya, barislah aku kira, sambil ketuk sebut ta, sambil rehat sebut sa. Okey, ini adalah irama lagu Sang Kancil bersama-sama. Okey. Pernahkah murid-murid dengar cerita berkenaan dengan Sang Kancil dan buaya? Pernah tak? Dengar cerita pasal Sang Kancil dan buaya. Okey, cerita dia macam ni. Dikatakan Sang Kancil itu dia berjalan-jalan dalam hutan. Masa dia berjalan-jalan dalam hutan, tiba-tiba dia nak minum air. Lepas tu dia pun pergilah nak minum air dekat sungai. Tiba-tiba kakinya digondol oleh seekor buaya. Kakinya buaya tu cuba untuk menggigit kaki Sang Kancil. Jadi Sang Kancil yang bijak ni pun kata, buaya, kaki aku ini adalah sebatang kayu. Lebih baik kau lepaskan aku. Tapi buaya pun kata, tak, aku tak percaya apa yang kau katakan. Betul, ini adalah kancil, kaki Sang Kancil. Dia kata, tak, ini adalah sebatang kayu. Sang Kancil cuba membohongi sang buaya. Okey. Jadi bila mana mereka berdiskusi semua-semua, jadi ada satu helah Sang Kancil, dia kata, kalau kau nak makan aku, maka cubalah kau ajak kawan-kawan kau semua berbaris di sungai supaya aku dapat menyeberangi jalan ke sebelah sana, dan selepas itu kau bolehlah makan aku. Jadi buaya pun tergoda dengan helah Sang Kancil tersebut. Jadi dia pun jemput kawan-kawan dia semua berbaris di dalam sungai. Bila berbaris di dalam sungai, jadi Sang Kancil pun melompat. Dia melompat sambil dia sebut ta, sambil rehat sebut sa. Okey. Dia melompat daripada satu di belakang seekor buaya dan di belakang seekor buaya yang lain, sampailah menyeberangi satu tanah yang di seberang sana. Tapi akhirnya Sang Kancil dapat menyelamatkan diri. Itulah helah yang digunakan oleh seekor kancil yang bijak. Okey. Jadi bagaimanakah kita bila dalam situasi Sang Kancil ini kita nak selamatkan diri kita? Ada pelbagai cara bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita daripada diancam oleh orang yang kita tidak kenali. Okey? Misalnya Farid tiba-tiba jalan di taman permainan berjumpa dengan orang yang tak dikenali. Okey, dia pakai topeng. Tak kenal pun dia. So, apa yang tindakan Farid lakukan? Mestilah Farid akan
pergi segera berjumpa dengan ibu ayah ataupun guru meminta pertolongan. Faham? Jadi kita kena bijak. Kalau dengan orang yang kita tidak kenali, kita jangan ikut. The same thing, begitu juga dengan apabila kita mengangkat telefon dengan orang yang kita tidak kenali. Tiba-tiba suara dia garau, ajak kita keluar. Pergi mall ke, sedangkan ayah dengan ibu kita tiada di rumah. Ataupun tiba-tiba dapat call, suruh orang yang tak dikenali, suruh kita buka pintu rumah. Sedangkan itu bukan ayah dan ibu kita. Jadi kita jangan cepat-cepat terpedaya dengan orang yang tidak kita kenali. Faham? Jadi begitulah bijaknya sang kancil ini. Okey? Jadi sang kancil ini dia bijaknya, dia cuba menyelamatkan dirinya daripada dimakan oleh seekor buaya. Okey, buaya ni badan dia besar, kan? Lepas tu kulit dia bersisik. Ekor dia panjang. Kalau pergi dekat zoo negara, nampaklah buaya berenang dalam kolam, kan? Dan buaya ni gigi dia tajam. Sekali dia makan daging, habis. Bahaya sangat buaya. Apakah pernah pergi ke zoo negara? Pernah pergi zoo negara? Yes, okey. Kalau pergi zoo negara, kita akan lihat kancil, kita akan lihat buaya, kita akan lihat harimau, singa. Okey? Okey, so di sini pula mencipta corak irama. Latihan yang pertama, sebut suku kata dan sentuh setiap bulatan di bawah. Sang kancil seru buaya, barislah aku kira, sambil ketuk sebut ta, sambil rehat sebut sa. Okey. Ini latihan yang pertama. Setelah itu latihan yang kedua. Okey. Sebut suku kata dengan kuat dan senyap pada bulatan yang kosong. Okey. Sangka, sebuaya, balah aku ra, sam ketuk bukta, sambere sa. Jadi baris yang ada sempang macam ni, maknanya kita kena kosongkan. Okey, tak perlu sebut. Okey, ini latihan yang kedua. Okey, latihan yang ketiga, cuba kamu bina irama dengan menutup suku kata pilihan kamu, kemudian sebut irama tersebut. Okey, misalnya cikgu tutup ya di belakang ni, ya ratasa. Okey. Jadi kita bolehlah bina irama. Sang kancil seru buaya, barislah aku kira, sambil ketuk sebut ta, sambil rehat sebut sa. Okey, kita boleh buat irama kita. Okey? Okey, mencipta corak irama memainkan alat perkusi. Mari kita sebut suku kata irama sang kancil mengikut irama. Okey, kita boleh menggunakan alat perkusi contohnya seperti kastanet ataupun kerincin ataupun kayu tiktok. Okey, jadi kita boleh menggunakan kastanet itu, kita bunyikan kastanet tu. Okey, kita boleh juga selain daripada alat perkusi, kita boleh juga gunakan dengan menepuk tangan. Okey, boleh tak tepuk sama-sama tangan? Sambil kita menyanyi lagu sang kancil bersama-sama ni, boleh? Okey, sama-sama ikut irama. Sang kancil seru buaya, barislah aku kira, sambil ketuk sebut ta, sambil rehat sebut sa. Okey? Boleh ketuk sama-sama ataupun boleh sang kancil seru buaya, barislah aku kira, sambil ketuk sebut ta, sambil rehat sebut sa. 4 baris je, boleh ingat. Kita boleh guna tepuk tangan untuk kita buat irama sang kancil bersama-sama ni. Kita boleh guna alat kastanet dan kayu tiktok. Okey? Untuk kita buat lagu berirama ini. Anda faham? Boleh buat kat rumah nyanyi sama-sama sambil pasang lagu sang kancil seru buaya, barislah aku kira, sambil ketuk sebut ta, sambil rehat sebut sa. Okey. Okey, jadi kita guna alat perkusi contohnya. Okey, tadi cikgu dah terangkan. Okey, lihat pula kepada latihan kedua. Buat latihan irama di bawah. Mulakan dengan menepuk tangan, kemudian tukarkan dengan bermain alat perkusi. Okey, kita boleh, tadi cikgu minta murid guna alat perkusi ataupun menepuk tangan kan, untuk nyanyi lagu sang kancil bersama-sama. Betul tak, Farid? Sekarang ni
kamu boleh guna alat perkusi sambil dengan menggunakan tepuk tangan untuk menyanyi irama sang kancil bersama-sama ni. Okey. Alat perkusi ni kita boleh dapatkan boleh dapatkan itu bermain kastanet ataupun kerincing ataupun kayu TikTok. Jadi kita bolehlah bermain sambil alat ini sambil menepuk tangan. Misalnya kalau contohnya kan bunyi kayu TikTok ting kan, TikTok ting, sang kancil seru buaya ting, jadi kita tepuk tangan. Ada kawan yang lain tepuk tangan, barislah aku kira, sambil ketuk sebut tak, sambil rehat sebut sa. Okey. Jadi tengok latihan yang ketiga, mainkan alat perkusi mengikut kumpulan bagi mengiringi irama sang kancil. Okey, kumpulan yang pertama dia menggunakan alat kastanet. Okey. Dia ketuk alat kastanet pada sang kancil seru buaya. Okey, dan kumpulan yang kedua, grup yang kedua pelajar dia akan menggunakan kerincing. Okey, sang kancil pada Z ni, simbol Z ni menandakan senyap. Okey, dia tidak bermain dengan alat kerincing tersebut dan terus mulakan dengan ru buaya senyap. Okey, kumpulan yang ketiga Z ni senyap dan dia akan ketuk kayu TikTok, dan Z ni, tanda Z ini maknanya dia senyap sambil dia menyanyi ru buaya dan terus ketukkan kayu TikTok tersebut. Jadi mungkin akan menghasilkan satu irama yang baiklah dengan menggunakan alat yang pelbagai, iaitu kastanet, kerincing dan kayu TikTok. Okey. Apakah murid-murid semua dah ready? Dah faham? Dah boleh rasa seronok untuk menyanyi lagu Sang Kancil Seru Buaya ni? Okey, kalau boleh, meskipun kita tidak menggunakan alat perkusi contohnya kastanet, kayu TikTok, kita boleh menggunakan tepukan tangan. Okey, boleh? Okey. Jadi boleh tak tunjuk contoh bagaimana kita nak menggunakan tepukan tangan untuk kita menyanyikan lagu Sang Kancil Seru Buaya ni? Okey, macam ni Sang kancil seru buaya, barislah aku kira, sambil ketuk sebut ta, sambil rehat sebut sa. Okey, ataupun kita boleh sang kancil seru buaya. Teruskan dengan patah suku kata tersebut. Barislah aku kira, sambil ketuk sebut ta, sambil rehat sebut sa. Okey. Jadi ini adalah simple lagu yang simple. Murid-murid boleh ikuti apabila boring nak buat satu nyanyian Sang Kancil Seru Buaya. Dan bila murid-murid membuat latihan tentang renjis dan percik sambil nak melukis gambar bunga ataupun gambar pokok ataupun gambar rumah untuk buat renjis dan percik punya aktiviti, murid-murid semua boleh menyanyikan lagu Sang Kancil Seru Buaya. Okey, kita lihat pula kepada renjis dan percik. Ini karya teknik renjisan dan percikan. Karya ini terhasil daripada titik-titik warna. Okey, jadi teknik renjisan dan percikan ini dia menggunakan contohnya berus gigi. Okey. Okey, kita lihat kat sini. Mari kita buat teknik renjisan dan percikan. Apakah media yang boleh digunakan? Media ni maknanya media contohnya berus. Okey. Apa lagi? Berus gigi ataupun berus cat air. Ni media yang kita gunakan. Okey. Kita lihat dia menyediakan berus cat air, berus gigi, dan dia telah pun siap melukis gambar rumah dan siap menggunting gambar rumah tersebut. Okey, tengok ni di sini. Jadi ini gambar pokok. Jadi daripada sini kita lihat bagaimanakah cara dia menghasilkan renjis dan percikan ini. Lukisan secara renjisan dan percikan. Okey. Dan disediakan cap air dan juga mestilah guna palet juga, boleh guna bekas palet untuk memudahkan kita membacuh air pasal daripada itu. Letakkan stensil
percik warna dengan menggunakan berus gigi. Okey, percik warna dengan menggunakan berus gigi, kesan percikan adalah halus. Okey, kita akan nampak perbezaan percikan tersebut dengan cara kita menggunakan berus gigi untuk merenjis di atas kertas lukisan. Renjis warna dengan menggunakan berus lukisan, kesan renjisan adalah kasar. Okey, kalau berus gigi kita menggunakan kalau berus gigi, hasil percikan tersebut adalah lebih halus berbanding dengan berus lukisan yang kesan renjisannya adalah kasar. Okey, kita lihat perbezaan di sini. Berus gigi hasil percikan dia lebih halus dibandingkan dengan berus lukisan, hasil percikannya adalah kasar. Okey, jadi apabila kita melakukan aktiviti renjis dan percikan ini, mestilah kita berhati-hati, jangan mengotorkan kertas lukisan, dan mestilah cermat, dan mestilah kita dapat bezakan berus gigi dengan berus cap lukisan itu bagaimanakah hasil renjisannya. Kalau berus gigi lebih halus, kalau berus lukisan lebih kasar. Okey. Jadi kita boleh lihat bagaimana lukisan ini dihasilkan. Okey, kita lihat Okey, mari hasilkan rupa sang kancil dan buaya dengan renjisan dan percikan. Alat dan bahannya iaitu yang pertama sekali kita iaitu kita sediakan kertas lukisan, cap air, palet, berus gigi, stensil, berus lukisan. Okey, kita lihat cara yang pertama, bancuh warna. Yang pertama sekali kita bancuh warna hijau, warna merah, warna biru. Kita bancuh warna di atas, di dalam bekas palet. Okey, yang kedua kita percik cat air pada keseluruhan kertas. Okey, kita percik cat air pada keseluruhan kertas. Tengok dia percikkan menggunakan berus gigi dengan menggunakan warna merah. Dia percikkan di atas kertas lukisan. Dan yang ketiga kita letakkan stensil buaya. Ini dipanggilkan stensil buaya, dan tutup kertas pada kawasan yang sesuai buat percikan. Dan tutup kertas, letakkan stensil buaya pada tempat yang sesuai. Contohnya diletak di bahagian sebelah kiri. Letak stensil buaya itu pada sebelah kiri, dan tutup kertas pada kawasan yang sesuai. Okey, dia tutup kertas tersebut supaya hasil renjisan tersebut tidak terkena pada tempat yang lain. Okey, ni dia tutup ni, sebelah sini ni dia tutup. Okey. Okey, di sini dia tutup dengan satu kertas. Yang ni. Okey. Okey, so dia akan letak stensil buaya ni. Dan dia akan lihatlah hasilnya. Okey, dan buat percikan. Dan yang keempat, mula langkah yang ketiga dengan stensil kancil, gunakan warna yang berbeza. Okey, dia letak pula stensil kancil kat sini, dan lihatlah gunakan warna yang berbeza. Okey. Okey, seterusnya ulang langkah yang keempat dengan teknik renjisan. Okey, ulang langkah yang keempat dengan teknik renjisan. Dan yang keenam, keringkan karya dan bingkaikan. Okey, kita keringkan karya kita dan kita bingkaikan. Yang ketujuh, pamerkan hasil karya kamu ceritakan. Okey, jadi kita boleh pamerkan hasil karya kita dan kita ceritakanlah. Ini adalah lukisan sang kancil dan seekor buaya. Okey. Berhati-hati semasa membuat aktiviti percikan dan renjisan supaya cap air tidak terperencik ke dalam mata dan terkena pakaian. Okey. Jadi murid-murid boleh sediakan stensil yang lain juga, contohnya seperti rumah dan pokok, ataupun bunga dan burung, ataupun rama-rama dan rama-rama dan bunga. Boleh sediakan stensil tersebut. Okey. Dan kita akan lihat apakah kesannya. Macam ni. Mula-mula murid-murid boleh sediakan kertas lukisan. Bila sediakan kertas lukisan, okey, dan kamu akan letakkan stensil bunga dengan rama-rama di atas kertas lukisan tersebut. Tepek dulu di atas kertas lukisan tersebut, lekatkan dulu. Bukan lekatkan, letak dulu. So
kita pun akan renjiskan menggunakan cap air, menggunakan berus gigi, dan berus gigi itu mestilah ada cap air, dan kita akan renjiskan pada bahagian yang luar daripada bunga dan juga rama-rama tersebut. Lepas tu apabila sudah selesai, kita pun angkat bunga dan rama-rama tersebut, sel-sel bunga dan rama-rama tersebut, dan kita guna berus, sama ada berus lukisan ataupun berus gigi, kita cuba buat teknik renjisan dan percikan pada bunga dan rama-rama tersebut dengan menggunakan warna yang berbeza. Jadi kita lihat, okey, apabila dia telah buat pada keseluruhan lukisan tersebut dengan warna hijau, dan ada satu bahagian dengan warna biru, okey, dan dia akan angkat stensil buaya dengan stensil kancing ini, dan dia akan guna berus gigi ataupun berus lukisan, dan dia pun akan renjiskan di atas gambar buaya dan kancing ini. Apabila stensil buaya dan kancing itu diangkat, tapi kena berhati-hati, jangan kena percikan itu pada bahagian yang warna hijau ni ataupun bahagian yang warna biru ini, nanti akan jadi kotor. Okey, dapat? Faham? Okey, jadi inilah hasilnya karya, dan kamu boleh ceritakan hasil karya kamu ini kepada ibu ataupun rakan-rakan kamu di dalam kelas. Okey. Okey, jadi pastikan apabila kamu menggunakan hasil karya ini pakai apron, guna berus gigi yang memang tak nak digunakan, bukan baru beli. Jadi renjiskan pada permukaan di belakang dulu, selepas daripada kamu meletakkan stensil buaya dan kancing ini, dan renjiskan dengan warna hijau di atas permukaan yang digambarkan sebagai rumput, dan renjiskan warna biru di atas permukaan yang dinamakan sebagai air, dan angkat stensil buaya dan kancing tersebut, dan kamu pastikan bahagian yang rumput dan bahagian laut itu, sungai itu tidak terkena renjisan untuk menghasilkan warna bagi buaya dan sang kancing yang berwarna koko ataupun kancing berwarna koko campur kuning sikit. Macam tu. Okey, dapat faham tak? Okey, mudah sangat hasilnya untuk renjisan dan percikan ini. Okey, justru itu cikgu harap kamu semua dapat faham tentang teknik renjisan dan percikan ini. Okey, sambil boleh murid-murid siapkan lukisan renjisan dan percikan ini, dan boleh hantar kepada cikgu, dan cikgu harap pembelajaran unit ke-10 ini kamu dapat menikmatinya, dapat riang, dapat gembira dengan menyiapkan tugasan yang cikgu berikan. Sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.